Komunikasi umpama darah yang mengalir dalam sesebuah organisasi yang berjaya. Komunikasi yang berkesan sangat penting untuk menyelaraskan aktiviti, mencapai matlamat dan memupuk persekitaran kerja yang positif. Bila komunikasi terganggu, salah faham akan timbul, produktiviti merosot, dan semangat pekerja menurun. Organisasi adalah entiti kompleks yang terdiri daripada individu yang berbeza, latar belakang, perspektif, dan matlamat. Komunikasi yang jelas dan terbuka membantu merapatkan perbezaan ini, memastikan semua orang bekerja ke arah tujuan yang sama. Ia membolehkan pemimpin menyampaikan visi mereka, mengagihkan tugas dengan berkesan, dan memberi maklum balas yang membina. Komunikasi yang baik bukan sahaja bercakap dengan jelas, ia juga tentang mendengar dengan teliti dan peka terhadap isyarat bukan lisan. Dalam persekitaran perniagaan yang pantas berubah hari ini, organisasi yang mengutamakan komunikasi kesan lebih bersedia untuk menyesuaikan diri, berinovasi, dan membanding maju. Teori pengurusan 4 sistem Rensis Likert menyediakan kerangka kerja yang berharga untuk memahami pelbagai gaya kepimpinan dan kesannya terhadap corak komunikasi dalam organisasi. Dibangunkan pada tahun 1960-an, teori ini masih relevan sehingga kini, menawarkan pandangan tentang bagaimana pendekatan pengurusan yang berbeza boleh memudahkan atau menghalang komunikasi yang berkesan. Teori Likert menyatakan terdapat 4 sistem pengurusan yang berbeza, setiap satunya dicirikan oleh andaian khusus tentang sifat manusia, motivasi dan aliran komunikasi. Sistem ini mewakili spektrum, dengan sistem 1 menjadi yang paling autokratik dan sistem 4 paling partisipatif. Dengan memahami sistem ini, pemimpin boleh mendapat kesedaran yang lebih mendalam tentang gaya pengurusan mereka sendiri dan implikasinya terhadap komunikasi dalam pasukan mereka. Setiap sistem mempunyai kekuatan dan kelemahannya sendiri, dan paling berkesan mungkin berbeza-beza, bergantung pada konteks organisasi tertentu. Di satu hujung spektrum Likert terletak sistem 1, gaya pengurusan eksploitatif authoritarian. Sistem ini dicirikan oleh tahap pemusatan yang tinggi, komunikasi atas ke bawah, dan ketidakpercayaan umum terhadap pekerja. Pengurus yang beroperasi di bawah sistem ini percaya bahwa pekerja secara semula jadi malas, tidak suka bekerja, dan perlu diawasi dan dikawal dengan ketat untuk memastikan produktiviti. Komunikasi dalam organisasi sistem 1 terutamanya ke bawah, dengan arahan dan perintah mengalir dari atas ke bawah. Komunikasi ke atas sangat sedikit atau tiada langsung, kerana pekerja tidak digalakkan untuk berkongsi idea atau maklum balas mereka. Kurangnya kepercayaan dan komunikasi terbuka mewujudkan suasana ketakutan dan kebencian, yang membawa kepada semangat rendah, kadar keluar masuk pekerja yang tinggi, dan penglibatan pekerja yang minimum. Walaupun sistem ini mungkin mencapai pematuhan jangka pendek, ICE tidak makin memold unsurasi at face-faith single members. Sistem 2, sistem bermurah hati authoritarian, mewakili sedikit peningkatan berbanding sistem 1, tetapi ia masih mengekalkan ketidakseimbangan kuasa yang ketara antara pengurus dan pekerja. Walaupun pengurus dalam sistem ini mungkin benar-benar mengambil berat tentang kesejahteraan pekerja mereka, mereka masih percaya bahawa mereka tahu apa yang terbaik untuk mereka dan membuat keputusan sewajarnya. Komunikasi dalam organisasi sistem 2 masih terutamanya dari atas ke bawah, tetapi terdapat ruang untuk komunikasi ke atas, walaupun terhad dan dikawal dengan teliti. Pekerja mungkin dibenarkan memberi maklum balas atau cadangan, tetapi akhirnya, keputusan terletak pada mereka yang berkuasa. Walaupun sistem ini mungkin dianggap kurang keras daripada sistem 1, ia masih kekurangan kepercayaan dan komunikasi terbuka yang diperlukan untuk kerjasama dan inovasi sebenar. Ini boleh menyekat kreativiti dan menghalang organisasi daripada mendapat manfaat sepenuhnya daripada perspektif dan idea pekerja yang pelbagai. Sistem 3, sistem konsultatif, menandakan perubahan ketara ke arah gaya pengurusan yang lebih partisipatif. Pengurus dalam sistem ini menghargai input pekerja mereka dan secara aktif mencarinya semasa membuat keputusan. Mereka menyedari bahawa pekerja mempunyai pengetahuan dan pengalaman berharga untuk disumbangkan, dan melibatkan mereka dalam membuat keputusan boleh membawa kepada hasil yang lebih baik. Komunikasi dalam organisasi sistem 3 adalah dua hala.
dengan pengurus secara aktif meminta maklum balas dan cadangan daripada pekerja mereka. Pekerja berasa lebih selesa berkongsi idea dan pendapat mereka, mengetahui bahawa mereka akan didengari dan dipertimbangkan. Sistem ini memupuk persekitaran kerja yang lebih positif dan kolaboratif, yang membawa kepada peningkatan penglibatan pekerja, motivasi dan kepuasan kerja. Walau bagaimanapun, hakikat bahawa pengurus masih memegang tampuk pembuatan keputusan boleh mewujudkan rasa ketidakpastian dan kekecewaan jika pekerja merasakan bahawa input mereka tidak benar-benar dihargai atau ditindaklanjuti. Sistem 4 partisipatif memperkasa pekerja untuk kejayaan. Di hujung spektrum Likert terletak sistem 4, sistem partisipatif, yang mewakili model ideal untuk komunikasi dan keberkesanan organisasi. Sistem ini dicirikan oleh tahap kepercayaan yang tinggi, komunikasi terbuka, dan perkongsian keputusan antara pengurus dan pekerja. Pengurus dalam organisasi sistem 4 melihat pekerja mereka sebagai aset berharga dan rakan kongsi dalam kejayaan. Mereka memupuk budaya komunikasi terbuka, di mana pekerja berasa selesa berkongsi idea, kebimbangan, dan maklum balas mereka tanpa rasa takut akan tindakan balas. Pembuatan keputusan adalah terpencar, dengan pekerja di semua peringkat diberi kuasa untuk menyumbang kepakaran dan perspektif mereka. Sistem ini mewujudkan persekitaran kerja yang sangat memotivasikan dan menarik, di mana pekerja berasa dihargai, dihormati, dan diberi kuasa untuk membuat perubahan sebenar. Relevansi sistem Likert dalam tempat kerja abad ke-21. Walaupun dibangunkan lebih setengah abad yang lalu, teori pengurusan 4 sistem Likert kekal relevan dalam lanskap perniagaan yang pesat berkembang hari ini. Prinsip kepercayaan, komunikasi terbuka, dan pemerkasaan pekerja adalah lebih kritikal berbanding sebelum ini dalam dunia yang dicirikan oleh perubahan berterusan, kemajuan teknologi, dan pasaran global yang sangat kompetitif. Organisasi yang berpegang teguh pada gaya pengurusan atas ke bawah, sistem 1 dan 2, yang ketinggalan zaman berisiko ketinggalan dalam ekonomi berasaskan pengetahuan hari ini. Pekerja tidak lagi berpuas hati menjadi penerima arahan pasif. Mereka mahukan autonomi, kerja yang bermakna, dan peluang untuk menyumbang bakat dan idea mereka. Dengan memupuk komunikasi terbuka, memperkasa pekerja, dan mewujudkan budaya kepercayaan dan kerjasama, organisasi boleh membuka potensi penuh modal insan mereka dan mendapat kelebihan daya saing yang ketara. Menerapkan teori Likert laluan ke arah komunikasi yang lebih baik. Memahami teori pengurusan 4 sistem Likert bukan sekadar latihan akademik. Ia memberikan pandangan berharga yang boleh digunakan oleh pemimpin dan organisasi untuk meningkatkan komunikasi dan meningkatkan keberkesanan keseluruhan. Dengan mengenal pasti gaya pengurusan semasa mereka dan kesannya terhadap corak komunikasi, pemimpin boleh mengambil langkah konkret untuk mewujudkan persekitaran kerja yang lebih positif dan produktif. Mulakan dengan menilai gaya komunikasi Anda sendiri dan sistem pengurusan yang berlaku dalam organisasi Anda. Adakah Anda mudah didekati dan terbuka kepada maklum balas? Atau adakah Anda cenderung untuk mengeluarkan arahan tanpa meminta input daripada mereka yang akan terjejas? Adakah pekerja berasa selesa berkongsi idea dan kebimbangan mereka? Atau adakah terdapat budaya ketakutan atau diam? Menggalakkan komunikasi terbuka, cipta peluang untuk pekerja berkongsi idea, maklum balas dan kebimbangan mereka. Memperkasa pekerja, wakilkan tanggungjawab dan kuasa, memberi pekerja autonomi untuk membuat keputusan dan mengambil pemilikan terhadap kerja mereka. Kesimpulan, memupuk komunikasi terbuka untuk kejayaan organisasi. Dalam dunia yang kompleks dan pesat berubah hari ini, komunikasi yang berkesan bukan lagi satu pilihan, tetapi satu keperluan perniagaan. Dengan memahami dan menerap prinsip teori pengurusan 4 sistem Likert, organisasi boleh mewujudkan budaya komunikasi terbuka, kepercayaan dan kerjasama, yang membawa kepada peningkatan penglibatan pekerja, inovasi, dan akhirnya, kejayaan organisasi. Perjalanan ke arah gaya pengurusan yang lebih partisipatif dan memperkasa memerlukan usaha dan komitmen yang berterusan. Ia melibatkan mencabar andaian yang telah sebati tentang kuasa, kawalan, dan peranan pekerja dalam sesebuah organisasi. Walau bagaimanapun, ganjarannya jauh melebihi cabaran, yang membawa kepada persekitaran kerja yang lebih menarik, produktif, dan memuaskan untuk semua. Hayati prinsip komunikasi terbuka, kepercayaan, dan pemerkasaan,
Dan saksikan organisasi Anda berkembang maju dalam menghadapi cabaran yang paling sukar sekalipun.